hak komen pagi tu dia kata, ramai orang yang mengajar dia kata apabila air tu bersentuh dengan benda najis, maka air jadi najis. Air najis tu akan menajiskan pakaian yang kotor yang lain yang tak najis. Dia kata air najis tu menajiskan pakaian lain. Dan ada pula mengajar, kalaulah letak baju dah apa, dia kata letak kopiah dah apa, dengan seluar-seluar dalang, dia kata najis. Seluar dalang siapa najis? Tanya orang kerja jabat. Tanya kerja jabat. Di semai Zuhur, di semai Asar, kerja banyak. Maghrib pun semayang berhenti di masjid. Semai Zuhur, semai Asar, semai Maghrib. Dia pakai luar dalam mana? Ke orang kerja jabat bawa dia 3 luar dalam? Zuhur pakai luar dalam lain pula. Asar tu kalau dalam lain pula. Kena kerja banyak. Maghrib tak sampai rumah juga kena berhenti masjid. Tu kalau dalam lain pula. Ke mana? Ke orang jabat ni masa semayang tu dia luar dalam disakut dalam tempat mana-mana. Dia nak tanya kerja jabat. Orang kerja pagi pakai petang. Maghrib pakai tak sampai rumah lagi tu. Itu kalau dalam. Luar dalam busuk kotor bukan najis. Senang-senang. Luar dalam. Kenapa luar dalam? Kotor. Kotor betul lah kotor. Dan najis ke tak? Ni ada payah ni. Oi, kita hari ni berkali pakai main hot ni dah kita ni. Tak boleh nak ada tajuk dah. Dia masuk-masuk dalam FB apa semua. Kadang-kadang kalau tak betul tu menyusahkan. Dalam FB ni takut. Sekarang ni duk viral hak semaya takhusi. Allah. Oleh aja. Semaya berdiri, rokok dalam berdiri, tidak dan berdiri, gagah-gagah dia kata. Lepas daripada nak sujud tu takhusi, menyebabkan tunduk kepada sujud lebih rendah daripada tunduk pada rokok hak berdiri tadi, dia kata. Tak sah tu dia kata. Lepas tu dia buat cerita pula orang semata khusi ni seolah-olah penyakit sama. Orang sakit tak sama. Macam-macam sakit yang jadi mata khusi tu. Tengok sama gitu. Macam-macam penyakit. Lepas tu dia ajar macam mana? Sebelum rokok dia tak khusi dulu. Ni. Tak apalah. Sekarang berdiri. Nak rokok ni sudut dulu. Duduk tak khusi. Lepas tu rokok atas kursi, tidak atas kursi, sujud biar rendah daripada rokok tadi. Baru jadi sujud lebih rendah daripada rokok. Maka masa sebelum rokok tu, duduk atas kursi dulu baru rokok. Hak tu tak sah awal lagi. Tak sah awal lagi duduk. Sebab takbir, Fatihah, rokok, iktidal wajib dalam berdiri bagi orang kuasa. Kenapa rokok nak duduk atas kursi? Waktu salah awal lagi. Kononnya kalau dah berdiri kan, rokok ke bawah kan dalam berdiri. Lepas tu iktidal. Lepas tu duduk atas kursi, disujudkan gini kan, congek kan. Tadi rokok gini. Ada ni. Sujud ketika duduk atas kursi, gini kan. Tengok. Mana rendah mana tinggi. Sebab itulah selesai je baca Fatihah surah, nak rokok, duduk atas kursi dulu. Waktu rokok atas kursi, hak tu tak betul daripada awal lagi situ. Ajar dalam FB gitu. Hak orang buat ni tak sah, hak dia ajar tu baru betul. Kata apa benda pula gitu. Hak apa? Sebo. Ni mereka kursi tak sah Sebab apa? Sebab dia rokok dalam berdiri. Disujud, duduk atas kursi, disujud, dicongek gitu. Pandai congek gitu. Kesujud kepala masuk bawah kursi. Dia duduk atas kursi, disujud, dia pun masuk kepala bawah kursi. Gitu. Dah tadi rokok kan tak dirokok dalam berdiri? Bukan rokok gini kan? Gini rokok kan? Rendah tak dia? Rendah. Dia pun duduk atas kursi. Duduk atas kursi ni. Dia sujud kan?
Bukan gini. Rokok gini. Sujud gini. Mana tinggi mana rendah? Jadi tinggi rokok, rendah rokok je ni, maka tak sah. Lepas tu sebelum rokok duk tak kursi dah. Allah kata, kau berat salah aja. Lepas tu macam mana tu? Rokok berdiri seumpama ni. Sujud atas kursi seumpama ni. Makna apa tu? Lebih rendah rokok daripada sujud. Tak apa. Sebab rokok tadi dalam keadaan berdiri. Sujud ni dalam keadaan duduk. Tak nak banding sebab keadaan yang lain. Dia sebenarnya bagi orang yang turun latar, orang sakit lutut tak turun latar, orang turun latar tak boleh naik. Dia turun latar boleh, naik tak boleh dah. Dalam mazhab Syafi'i kita, rokok macam biasa, iktidal macam biasa, sujud dalam berdiri. Tak ada turun latar. Sujud dalam berdiri itulah barulah rokok gini. Sujud dalam berdiri ni biar rendah daripada rokok. Biar kena rendah sikit sebab sama-sama dalam berdiri. Dia asal dia gitu. Orang yang tak boleh turun ke latar, sakit lutut. Orang tak boleh turun latar, kalau turun tak boleh naik. Maka dia tak boleh turun untuk sujud. Lepas tu dia sembahyang macam mana? Rokok berdiri macam biasa, iktidal berdiri macam biasa, sujud dalam berdiri. Maka sujud diri tadi biar lebih rendah daripada rokok berdiri tu. Itu kena rendah kan? Sebab dia sama-sama berdiri. Tapi oleh kerana sujud tak wajib berdiri. Yang wajib berdirinya takbir, Fatihah, rokok, iktidal wajib berdiri. Sujud tak wajib berdiri, tapi tak boleh turun latar. Pada berdiri juga pada atas kursi. Timur atas kursi pula dia punya tunduk sujud tu lebih tinggi daripada tunduk rokok berdiri tadi. Jangan banding sebab keadaan yang berbeza. Melainkan kalau semai atas kursi daripada awal, dia memang tak boleh berdiri daripada awal. Dia start baca dia rokok. Dia pun iktidal. Di sujud tu wajib lebih rendah daripada rokok sebab dia dalam situasi keadaan yang sama iaitu duduk. Boleh kita buat bandingan. Tapi kalau rokok berdiri, sujud atas kursi tak boleh bandingan sebab dia keadaan yang berbeza. Tapi tadi saya sebut tadi tu waktu kau berat dia ajar salah. Selesai nak rokok dia suruh duduk atas kursi bawa rokok. Tu salah kau berat kau panggil. Aku pun sebo. Tapi komen dalam tu, orang kita ni bukan tahu sangat salah benar kita ni. Kalau dia berasa tak belaga dengan dia, ayat berat-berat dia kata, tu ustaz bodoh dia kata, ustaz bengong gitu, ustaz jahil, ustaz gila. Dia kata gitu dalam komen. Dia ajar teman tak betul lah. Pihak komen tu pula. Maki hamu. Orang ni tak ada muka nakik, tak ada rakit hati ke orang komen ni? Tak ada rakit hati. Tak ada dosa dengan Adam. Ke dia ada kabel lain? Dah lah. Dia duk maki hamu dalam FB orang tu. Bila nak hilang maki hamu tu? Tak ada dosa pahala ni. Salah tu salah lah. Katalah salah. Tak betul ustaz ni ajar ni salah. Lepas tu kita nyatakan hukum. Ni dok ustaz ni bengong ni, gila ustaz ni. Bodoh ustaz ni. Dia maki hamu. Jadi tak tahulah mari mana. Siapa ajar maki hamu tu? Mak ayah dia ajar ke sebenarnya? Sebab ada tempat yang jenis mak ayah maki hamu anak-anak tau. Jenis maki hamu anak tu kan? Bodohmu, bengongmu, celakamu, lahabaumu. Lahabau apa dia? Lahabau tau. Lahabau. Apa lagi? Mak ayah maki hamu ni jadi melahirkan generasi yang maki hamu orang. Kita mak ayah jangan maki hamu anak kita. Apa hukum mak ayah maki hamu anak dia? Haram. Mana boleh maki hamu? Tapi dia maki hamu anak dia kan, anak dia akan terlatih dengan maki hamu. Akhirnya Abi maki hamu orang je. Salah kita katalah salah, tak betul gitu. Itu menyatakan kebenaran. Bukan nak maki hamu orang. Jadi ajar salah masuk FB kat Allah payahnya lah.
Jadi kita buat ni, ambil kitab ni. Ambil kitab ni molek. Datang air atas mutanajis. Jika sedikit ia air. Dan tiada suci. Dan tiada suci. Apabila dia akasnya, akan dia terbalik. Pernahkah air dalam beldi terlebih dahulu? Seluruh yakin najis. Dia pun datangkan ke atas air dalam beldi. Air yang sedikit. Otomatik air itu najis apabila bersentuh dengan air kencing tu. Apa betul tu? Apabila air yang sedikit bersentuh dengan najis air kencing, air otomatik menjadi najis serta-merta jikalau najis yang datang ke atas air sedikit. Adapun kalau berdi kosong, letak seluar yang yakin najis terlebih dahulu, datang air kemudian, air sedikit tadi yang datang ke atas najis bersentuh dengan najis. Air itu kekal mutlak, takkan dinajis, melainkan berubah. Berbeza dengan pernahkah air satu beldi, dia pun datangkan seluar yang yakin najis ke dalam air itu. Bersentuh je air yang sedikit tadi dengan air kencing di seluar, otomatik air satu beldi itu dihukumkan najis jikalau tidak berubah sekalipun. Ni. Mana berkata air yang sedikit bersentuh najis akan jadi najis jikalau pakaian yang yakin najis datang ke atas air yang sedikit. Biasa saya buat contoh gini. Dia ambil air satu beldi. Dia pun letak di tepi kolam. Pakaian dia kena darah nyamuk. Dia pun ambil darah nyamuk. Najis dah ni. Air satu cetong di tepi kolam. Dia pun ambil dia punya darah tu. Dia pun masukkan ke dalam air satu cetong. Siapa ada kolam? Cetong ayo ping siapa ada kolam? Cetong ni siapa ada kolam macam mana? Dia pun masuk. Ni darah nyamuk najis ke dalam air satu cetong. Mana apa tu? Najis datang ke atas air sedikit. Otomatik air cetong ni hukum najis. Walaupun tak berubah. Kita pun masuk tangan kita pun gosok. Tangan-tangan kita pun jadi najis. Hak di baju kita najis. Apa nak ni? Sebab apa? Tak kena dengan syarat dia. Tak melengkapi syarat. Kan? Kalau gitu kita ambil darah ni kita buat dalam kolam. Marah dia orang. Tu air semayang orang tu. Tapi tu air banyak. Air banyak lain. Adapun air yang banyak. Air dah kolam ni. Maka suci mutanajis, benda kena najis sama ada datang air atasnya ataupun akas. Datang najis ke dalam air kolam. Tak ada masalah. Kalau katalah rumah kita ada kolam yang sampai sukatan dia. Air tak ada air dah ni. Air kolam ada lagi. Seluar yang yakin najis. Kalau yakin najis, dia pun masuk seluar tu dalam kolam rumah dia. Mana apa? Datang seluar yang yakin najis ke dalam air kolah yang banyak. Tak akan jadi najis air kolah, melainkan berubah. Tak ada lagi. Mana air dua kolah ni, mana pakaian yang yakin najis ni kita masuk dalam tu. Kita buat kicau. Sekarang ni kalau air dua kolah, bukan pakaian yang kena najis jatuh ke dalam air kolah tu, tak cicok berapa butir jatuh pada kolah tu, tak kena najis. Kalau tak cicak tu tidak merubahkan sifat air. Memang tak cicak tu tidak akan merubahkan sifat air. Nampak dia bagi dasar. Dasarnya dasar kolah tu. Kita bagi patak. Nampak tak patak kolah? Orang sekarang tak boleh patak ni benda lain. Ni dasar kau nampak tak cicak? Sebutir. Air dua kolah. Bukan tak cicak. Mari mana tak tahu anak anjing berenang dalam kolam masjid. Masuk orang yang buang tak kira lah. Berenang, kecing anak anjing tu dalam kolam masjid. Jadi najis dah air tu? Tak, selagi tak berubah. Anjing tu kencing pun selagi tak berubah.
Air tu kekal, mutlak, suci lagi menyucikan. Ni cerita hukum ni. Buang lalu dah air kolah tu jawapan dia. Ni cerita hukum. Bila air tu dah kolah, anak anjing ke bapak anjing ke tak kira lah. Bapak babi ke tak kira lah. Air tu kekal, suci lagi menyucikan. Kalau dua kolah. Sebab tu kalau air kolah tu tak cicak, dia tak ada masalah. Sekarang air kolah rumah dia, seluruh yakin najis, didatangkan seluruh ke atas air yang banyak. Tak ada masalah. Dia kencing. Dia kencing, tak ada cetong. Tak ada cetong nak basuh kencing dia. Dia pun meniarak tepi kolah, dia pun tikam dalam kolah tu. Kemaluan dia. Okey je, suci lah kemaluan dia. Kolah umur dia tu, kekal, ada masalah. Jangan kolah masjid. Oh, umur dia orang lah. Ni dok ni. Dia kencing, dia ambil air. Dia bos cekok di tangan. Dia ambil air, bos cekok di tangan. Dia pun masuk bawah kain, dia pun masuk dalam tu. Siapa dah kolah dah ni? Oh, tanya pelik dah. Lepas tu, najis datang ke atas air yang sedikit. Habis najis air tangan dia, kemaluan dia pun tak ukur suci. Sebab apa? Dia datangkan najis ke atas air yang sedikit. Ni ada orang-orang komen. Dia kata, pakai comel, dia kata. Basuh kecing tak pandai. Tak basuh kecing, lepas dia kencing, dia ambil air cekok ni, tangan ni, dia masuk dalam kain pelekat dia, dia ambil benda tu basuh dalam tu. Abang apa tu? Najis datang ke atas air yang sedikit. Habis ya? Makna bicara bab syarat ni simple sahaja. Mudah je. Ini sebut dah tadi kan, ini mazhab Syafi'i. Mana air datang? Mazhab Syafi'i contohnya orang Badawi kecing di tepi masjid Nabi, Nabi siram air. Air datang. Ada yang lain pula, apabila bangun daripada tidur, Nabi larang kita selamkan tangan ke dalam bekas air. Kenapa? Kerana fa innahu la yadri aina batat yaduh. Kerana tidak tahu tangan tidur mana. Jadi Nabi larang ni masuk tangan dalam air bejana bekas ni selepas bangun tidur. Takut tangan ni lah. Kalau tangan dia najis, maknanya apa? Najis datang ke atas air dah bekas yang sedikit. Itu Nabi larang. Mana dalil air datang? Nabi basuh kencing orang Badawi di dalam masjid Nabi, hak dia punya lantai tu pasir. Lepas orang Badawi kencing, Nabi pun siram air datang. Itu dalil dalam mazhab Syafi'i, wajib datang air sedikit atas tempat najis. Kita sempat lagi masa ni. Saya ambil dalam kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in terjemah Indonesia ni musuh 85. Ini biasa saya datangkan. Air datang. Saya tak baca lah Arab ni. Saya ambil terjemahan dia saja. Mulut dia berdarah. Mulut dia najis. Mulut dia najis. Umpama gusi dia berdarah. Bila mulut dia najis, macam mana nak menyucikan najis ni? Sebab dalam kitab Fathul Mu'in ni selepas bicara syarat pada menyucikan tempat kena najis, datang air sikit atas tempat kena najis. Jangan akas, jangan terbalik. Kemudian dia pun datang tafriq di hurayang dia pula. Dia ada tafsilan dia pula. Dia ada cabang dia. Apa tafriq dia? Dalam kitab Fathul Mu'in ni lepas bicara datang air yang sikit atas tempat kena najis. Didatangkan apabila najis oleh mulut. Mulut kita gusi berdarah. Maka dia pun masukkan air ke dalam mulut. Sekalipun dia tidak meninggi. Kan datang air kan kena lenggok. Dah payah. Kok bawah pun tak apa. Kok bawah pun tak apa. Kan datang air kan. Kalau mulut najis sebab berdarah, air kena lenggok gini. Dah. Kok bawah pun tak apa datang. Ada ni. Lepas tu macam mana nak disuci? Dia pun apa ni? Dia pun berkomong. Hilanglah sifat darah di mulut dia. Sebab darah tu diludah dulu. Hilang sifat darah di mulut dia. Mulut hukum suci. Air yang diludah tu mustakman. Pada sini mulut najis. Air masuk ke dalam mulut.
Dua koloh ke tak? Soalan lah. Dua koloh lah, mulut gergasi. Memanglah tak sampai dua koloh. Sekarang ni, air yang sedikit dalam mulut tu, bersentuh tak dengan tempat najis? Bersentuh. Najis dak air? Dok. Lepas tu dia pun berkomor. Berkomor maksud apa? Berpusing tempat sama. Macam mesin basuh berpusing. Tak sama? Sama je lah. Ke nak kena basuh macam mana? Ambil air getah, buang dalam mulut, gitu. Air masuk keluar, air masuk keluar, air masuk keluar. Dah. Tak syarat buat gitu. Kalau nak air berlari, air bergerak sentiasa, mulut najis sebab ada berdarah, dia kena ambil air getah, cocong. Masuk ni. Masuk dalam mulut, air pahit jangan tutup gitu. Dah. Ambil air yang sedikit, masuk dalam mulut najis, air yang sedikit bersentuh dengan najis, tak kena najis air tu. Lepas tu macam mana? Berkomor, berpusing, ludah hilang sifat najis, mulut pun suci, air ludah tadi mustakmal. Tu je. Bukan air berada tempat yang sama. Bukan air berpusing tempat yang sama. Samalah macam mesin basuh. Satu laginya, bekas yang kena najis. Bekas kasab bima'in fi ina'in mutanajjisin wa idaratihi bijawanibi. Samalah juga dengan bekas yang kena najis. Air najis sudah tidak ada, tapi bekas tu masih lagi najis. Macam mana cara mencucikan najis? Tuang air ke dalam bekas. Air datang ke atas bekas yang kena najis. Sekarang ni air sedikit berada di tempat yang sama. Faham tak ni? Ke nak tebuk bekas tu, beldi nak tebuk bawah. Lepas tu macam dia cuci, dia pun apa ni? Dia pun kocok. Hilang sifat najis di bekas tu. Bekas tu hukum suci, air dan bekas tu hukum mustakmal. Tu je. Kalau kita nak air berlari, bergerak tak berhenti, bekas yang kena najis umpama beldi tu, dia kena tungging, dia kena tembok air daripada bawah. Air pun berjalan. Begitu. Dah. Bekas yang kena najis, datang air ke dalam, kocok. Tengok apa nak ni? Air yang sedikit dan bekas tadi bersentuh dengan najis? Bersentuh. Air berada tempat sama ke tak? Berada tempat sama. Tak ada isu air berada tempat yang sama. Kalau atas alasan mesin basuh, air berada tempat yang sama, tak betul sangat. Alasan tu tak betul. Lepas tu macam mana? Tebuklah mesin basuh belah bawah tu ya. Lepas tu dia kata pula, air mesin basuh tak apa ada koloh. Betul lah. Lepas tu macam mana? Pergi Jepun, buat mesin basuh besar, biar air tak ada koloh, yang kamu boleh mana majik dalam tu. Nak dua koloh dia. Dia menyusahkan, mengelirukan. Ini cerita mazhab Syafi'i. Basuh pakaian yang yakin najis. Mesin basuh, cara dia betul, air datang ke atas tempat najis. Cuma terkadang kita kalau yakin najis, basuhan kali pertama tak boleh nak pakai mesin basuh ni, sebab dia bercampur, dia bersekali dengan air sabun. Air sabun bukan air mutlak. Faham tak ni? Kalau pakai yakin najis, kali pertama tu dia pakai air sabun bukan air mutlak. Dia pun kicau, habislah sifat najis air sabun pula kan. Tapi najis tetap najis. Sebab apa? Bukan air mutlak, air sabun. Air sabun pun keluar, masuk air baru. Air baru tu masih lagi berbuih kerana sabun. Berubah banyak dah air yang kedua. Berubah sikit-sikit, mutlak dah air tu. Air yang kedua tu yang akan menyucikan najis. Memanglah berbuih, tapi berubah sedikit, air itu dihukumkan air itu air mutlak, lalu berubah sedikit. Kalau menggunakan sabun lah, tapi dah buat bukan 2 kali, 3, 4 kali. Air mutlak yang kemudian lah akan menyucikan pakaian yakin najis itu. Tapi bukan dengan air sabun bukan air mutlak. Dia mazhab Hanafi je, air sabun ke, air kopi ke, air teh ke, air tebu ke, air nira ke, boleh basuh najis belaka. Itu mazhab Hanafi.
Dia tak boleh nak basuh najis ni kena air mutlak. Air sabun bukan air mutlak. Air mutaghayyir. Air yang berubah dengan benda yang suci. Sebab sabun tu suci. Air mutaghayyir ni air yang suci. Air sabun suci. Kena di tangan tak payah basuh. Tetapi tidak boleh menyucikan. Itu air sabun. Kalau pakai air sabun lah. Basuh mesin basuh. Pakai yang yakin najis. Tapi umumnya basuh mesin basuh hanyalah pakaian yang kotor sahaja. Bukan pakaian yang najis. Ini diselit dengan syarat pada basuh yang mutanajis. Basuh najis tak selesai lagi ni. Dan wajib dibasuhkan dengan najis anjing dan babi. Dan anak dia salah satu dia keduanya 7 kali. Selesai basuh najis mutawassitah. Ini hukmi dahulu. Minggu lepas bicara basuh najis mukhaffafah. Dah habis lagi ni, belum masuk lagi bicara basuh najis mughallazah. Diselit dengan syarat. Syarat pada basuh yang mutanajis. Syarat tu ambil molek. Syarat tu ambil molek. Datang air yang sedikit ke atas tempat yang kena najis. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.